Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, masih lagi bersama dengan Ustazah Amira. Okey, hari ni kita akan belajar subjek apa? Subjek akhlak untuk tahun 2. Okey, pelajaran yang ke-6. Apa tajuknya agak-agaknya? Ingat lagi tak minggu lepas? Subjek apa? Akhlak, tajuknya adab dengan Mashaf Al-Quran. Hari ni kita sambung pelajaran yang sama macam minggu lepas, tapi tajuknya kita sambung. Okey, kalau dah bersedia, boleh buka buku teks kamu, muka surat 38. Muka surat 38. Okey, dah bersedia? Okey, alhamdulillah, jom kita belajar sama-sama. Okey, baiklah. Yang pertamanya, kita belajar adab-adab ketika menyimpan Mashaf Al-Quran. Kalau sebelum ini, kita belajar adab ketika membawa. Kemudian, adab ketika membaca. Ya, membaca apa? Membaca Al-Quran. Jadi, hari ini kita belajar adab-adab ketika kita nak menyimpan pula. Macam mana adab kita nak menyimpan Al-Quran ni? Okey, ada berapa? Ada 4. Ya, okey, yang pertama, membawa dengan penuh hormat. Membawa dengan penuh hormat maksudnya kamu pegang kamu punya Al-Quran tu dengan penuh berhati-hati, ya. Kamu hormatkan dia, kamu kamu dudukkan di atas, bukan kamu letak di bawah. Jadi kamu bawa dengan penuh hormat dan berhati-hati. Okey, kemudian yang kedua, meletakkannya di tempat yang sesuai. Meletakkan di tempat yang sesuai maksudnya kamu letak di tempat yang tinggi, ya, bukannya di tempat meja makan, tempat kamu main, ya. Maksudnya kena ada tempat yang tinggi, contoh di almari kamu ke yang tinggi, khas untuk letak Al-Quran, ya. Diletak, bukan kamu letak merata-rata. Nanti kalau masa kamu nak baca, mana pula Al-Quran ni hilang. Jadi letak di tempat yang kamu rasa kamu senang nak cari dan di tempat yang selamat. Tak boleh ada adik-adik kecil kamu nak capai-capai, ya. Okey, kemudian yang ketiga, menutup Mashaf Al-Quran selepas membacanya. Okey, sekiranya kamu dah selesai membaca Al-Quran, ya, kalau kamu nak pergi bermain, pastikan kamu simpan, kamu tutup Al-Quran kamu. Kemudian kamu letak. Bukannya, okeylah dah selesai baca, jom nak main. Kemudian terdedah aja Al-Quran kamu macam tu, boleh ke? Tak boleh. Pastikan dah kamu selesai baca, tutup Al-Quran, kemudian kamu simpan. Jangan biarkan terdedah. Sama juga macam dalam kelas. Selalu sangat kan guru kamu pesan, yang dah baca Al-Quran, tutup Al-Quran, simpan. Kan? Betul kan? Mesti ada ustaz atau ustazah kamu yang pesan macam tu. Betul? Okey, tutup Al-Quran selepas membaca. Kemudian yang keempat, tidak meletakkan sesuatu benda di atas Mashaf. Okey. Contoh, kamu letak Al-Quran kamu di atas almari. Kemudian kamu tindihkan dia pula dengan buku lain. Kamu tindihkan lagi dengan baju. Boleh ke macam tu? Tak boleh, sebab Al-Quran ni kedudukannya di atas ataupun teratas. Jadi kamu kena pastikan Al-Quran tu terduduknya di atas dan tak ada barang lain pun atas Al-Quran. Ya? Boleh? Okey, boleh faham tak maksudnya ni? Okey, jadi kesimpulannya, kamu nak jaga Mashaf Al-Quran, kamu nak simpan dia di tempat yang tinggi, ya. Lepas dah baca, kamu kena tutup, jangan biarkan terdedah, ya. Kemudian jaga baik-baik dan jaga dengan hati-hati. Okey. Okey, baiklah, seterusnya adalah doa selepas membaca Al-Quran. Ustazah yakin ramai antara kamu yang dah hafaz, betul tak? Sebab kebiasaannya selepas kamu membaca Al-Quran, mesti kamu ada baca doa kan? Doa yang kamu lagu-lagukan, inilah dia. Seronok kan baca dalam lagu. Jadi hari ini Ustazah baca tak ada lagu pun. Kamu dengar ya. Doa selepas membaca Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ini versi tak berlagu. Okey. Jadi kalau kamu rasa seronok kamu baca doa berlagu, kamu boleh teruskan. Yang penting doa yang kamu baca itu betul, ya, barisnya betul, bunyinya betul, bukan lagu semata-mata. Okey. Ini adalah dalam bahasa Arab, ya. Apa dia maksudnya? Okey, maksudnya, wahai Allah, kasihilah kami dengan berkat Al-Quran dan jadikannya sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Okey, boleh rujuk muka surat 39. Okey, dalam doa ni, ya, kita minta kepada Allah supaya kita diberi keberkatan semasa membaca Al-Quran, diberi pahala yang banyak, ya, dan kita mohon supaya Al-Quran ini dijadikan sebagai apa? Cahaya kita, sebagai petunjuk kita, sebagai pimpinan kita dan juga rahmat. Banyak sangat ganjaran dan pahala sekiranya kita baca Al-Quran, ya. Dan dengan Al-Quran ini pula akan membuatkan kita ingat. Ingat apa? Apa yang kita tak ingat. Apa yang kita lupa. Ya, Al-Quran ini mengajar apa yang kita tak tahu. Ya. Dan kurniakanlah juga kepada kita keupayaan untuk membaca pada waktu malam dan waktu siang. Bukan waktu malam lepas maghrib je, ya, maksudnya waktu siang pun kita baca, waktu malam pun kita baca. Dan jadikan juga Al-Quran ini sebagai hujjah untuk kita. Okey, wahai Tuhan pemelihara sekalian alam. Okey. Okey, seterusnya fadilat beradab ketika membawa, membaca dan menyimpan mushaf Al-Quran. Yang ini selalu Ustazah tanya, apa maksud fadilat? Agak-agak ingat tak apa maksud fadilat ni? Okey, fadilat bermaksud kelebihan. Kelebihan yang baik. Kelebihan yang baik sekiranya kita beradab. Okey, yang pertama, mendapat keberkatan hidup. Okey, hidup kita akan sentiasa berada dalam rahmat Allah. Sebab Allah sayang orang yang menjaga, ya, menjaga kalamullah, menjaga mushaf Al-Quran. Yang kedua, jiwa tenang dan tenteram. Hidup kita sentiasa tenang dan tenteram. Tak adalah kita rasa resah, gelisah ke, rasa macam tak tentu arah ke. Kita rasa tenang je, ya, nak buat kerja pun tenang. Kemudian yang ketiga, memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibaca, ya. Kalau kita baca Al-Quran, ya, kita baca dengan baik, insya-Allah kita boleh faham apa yang kita baca. Kalau kita baca main-main, susahlah kita nak baca. Kalau kita baca hari ni, kita baca main-main, esok kita ulang balik ayat tu, belum tentu kita dapat. Sebab apa? Sebab kita tak betul-betul. Sebab kita main-main. Jadi ilmu tu susah nak dapat. Jadi kalau nak baca Al-Quran, baca dengan betul, bukan dengan main-main. Sebab kita kena faham ayat Al-Quran ni ayat Allah, ya. Kemudian yang keempat, mendapat syafaat. Maksud mendapat syafaat apa?
mendapat pertolongan daripada Allah, ya. Okey, kebiasaannya kalau orang yang berubat, ya, ataupun kita meminta pertolongan daripada Allah, kita mesti kena membaca doa. Dari mana ayat doa tu? Daripada Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang kita baca semua datang daripada Al-Quran. Yang baik-baik yang kita minta daripada Allah semua daripada Al-Quran, ya. Kemudian yang kelima, mendapat ganjaran pahala. Dah tentu Allah memang dah janjikan ganjaran pahala bagi sesiapa yang rajin baca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang baca Al-Quran dengan baik. Dah tentu Allah bagi pahala. Baca dapat pahala, jaga pun dapat pahala. Senang kan? Senang. Yang penting kita jaga betul-betul, kita amalkan baca Al-Quran. Tak tahu kita belajar, ya. Dah tahu tak salah pun nak belajar lagi. Tak salah. Okey. Okey, jadi Al-Quran ni kita mesti jadikan kita punya pegangan, ya, sentiasa dengan Al-Quran. Tak dapat baca banyak dalam sehari, satu muka surat pun dah cukup, memadai kita baca, ya. Janji kita baca, jangan lupa baca. Dah habis dah. Okey, untuk tajuk ini dah habis. Tajuk adab, beradab dengan mushaf Al-Quran. Jadi ini sahaja pelajaran untuk kita hari ini, dan semoga kita semua mendapat pengajaran, dan juga Ustazah harap semua dapat ilmu yang bermanfaat. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.